Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bertemu lagi dalam channel Ustaz hari ini untuk pembelajaran seterusnya buat hari ini 23 Februari 2021. Okey, ini insya-Allah al-yaum sanwasil dirasatana fi al-madah asy-syari'ah li sanati tsalitsah. Kita akan sambung pembelajaran kita dalam mata pelajaran syariah tingkatan 3. Hari ini kita akan belajar pada bahagian yang lain daripada sebelum ini, iaitu fi qismi al-fiqhul muamalat, pada bahagian fiqhul muamalat. Okey, sebelum ni kita belum lagi belajar. Jadi inilah kali pertama kita akan masuk pada bahagian ni. Jadi ini insya-Allah tajuk kita hari ini adalah al-muamalatu fil Islam pada muka surat 201. Buku teks muka surat 201. Okey, boleh rujuk buku teks muka surat 201. Okey, jom kita belajar. Okey, tengok muka surat 200 ni. Ni ada fiqhul muamalat ni. Pada bahagian fiqh muamalat dia ada 5 tajuk. Yang pertama, tajuk pertama al-muamalatu fil Islam. Muamalat dalam Islam. Tajuk yang kedua ar-riba. Tajuk yang ketiga al-ghararu. Tajuk yang keempat at-tadlisu, dan tajuk yang kelima al-muqamaratu. Okey, ini semua tajuk yang kita akan belajar sepanjang tahun inilah insya-Allah. Okey, jom kita tengok tajuk hari ini, iaitu al-muamalat fil Islam. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apakah objektif pembelajaran untuk tajuk ni dan apakah objektif kita untuk hari ini. Okey. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ataupun mi'yarut ta'allum. Awalan, yang pertama, zikrut ta'riful muamalat. Anda semua para pelajar akan dapat menyebut ta'riful muamalat, ta'rif muamalat. Thanian, yang kedua, zikru dalil masyru'iyatil muamalat, menyebut dalil pensyariatan muamalat. Thalithan, bayan khasa'isul muamalat fil Islam. Yang ketiga, menjelaskan ciri-ciri muamalat dalam Islam. Okey, ataupun keistimewaan muamalat dalam Islam. Yang keempat, as-sidqu wal amanatu fil muamalat. Pelajar akan dapat menjadi seorang yang as-sidqu, yang jujur, wal amanah, yang amanah, fil muamalat, dalam muamalat. Okey, ini semua untuk tajuk ini. Tapi insya-Allah hari ini kita akan fokuskan kepada dua mi'yarut ta'allum saja, iaitu dua objektif ni saja. Insya-Allah iaitu selepas daripada pembelajaran ini, pelajar akan dapat menyebut takrif muamalat dan menyebut dalil masyru'iyatil muamalat, menyebut dalil pensyariatan muamalat. Okey, jom. Seterusnya. Okey, jom kita tengok kepada ta'riful muamalat. Al-muamalatu lughatan, okey, jam'u muamalatin. Amala fulanan ay tasarrafa ma'ahu fi bay'in au ghairihi. Okey, maratan thaniyah, kali kedua. Al-muamalatu lughatan jam'u muamalatin amala fulanan ay tasarrafa ma'ahu fi bay'in au ghairihi. Okey, boleh baca? Boleh, alhamdulillah. Insya-Allah. Okey. Apa maksud dia? Al-muamalat dari segi bahasa, lughatan dari segi bahasa, jam'un muamalatin. Perkataan muamalat ini adalah jamak ataupun kata ganda kepada muamalah. Okey, apa itu muamalah? Muamalat ni kita pun kadang-kadang dalam bahasa Melayu kita guna juga muamalah.
Muamalat ni adalah pengurusan. Kita berurusan dengan sesuatu. Tu muamalat lah. Okey, muamalah. Okey, kita bermuamalah, kita berurusan dengan seseorang. Tu muamalah. Okey, amala fulanan. Ni dia bagi contoh ayat. Amala fulanan. Seseorang itu sedang bermuamalah, sedang berurusan. Ai tasarrafa ma'ahu fi bai'in aw ghairihi, iaitu dia tengah tasarrafa tengah menjalankan bersamanya fi bai'in dalam dalam jual beli, dalam urusan jual beli, au ghairihi ataupun lain-lain, macam contohnya urusan di bank, jual beli, nak sewa ke, nak apa ke, jual beli, sewa, hutang, tu semua tu urusan tu berkaitan dengan muamalah. Okey, boleh faham? Insya-Allah. Seterusnya kita tengok ta'rif muamalat syar'an. Okey, al-muamalatu syar'an, al-ahkamu syar'iyyatu, allati tunazzimu ta'amulan nasi fil amwal. Okey, boleh. Okey, sekali lagi, kali kedua. Al-muamalatu syar'an, al-ahkamu syar'iyyatu, allati tunazzimu ta'amulan nasi fil amwal. Okey, bagus. Apa maksud dia? Muamalat syar'an dari segi syarak ataupun dari segi istilah syarak lah. Apa yang ta'rif ni, pengenalan muamalat ni pada pandangan syarak ni apa dia? Okey, tu maksud dia. Al-ahkamu syar'iyyatu. Dari segi menurut pandangan syaraknya, muamalat ini adalah hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i, hukum-hukum daripada Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis, allati tunazzimu, yang menyusun ataupun yang menguruskan, ta'amulan nasi, muamalat manusia, urusan manusia, fil amwal, apa dia? Dalam hal-hal al-amwal, kehartaan. Apa sahaja yang berkaitan dengan harta, ada hukum-hukum dia yang telah ditetapkan oleh syarak. Syarak ni maksudnya daripada Quran dan hadis lah. Daripada dalam agama kita ni, Quran dan hadis menetapkan hukum-hukum tu untuk menguruskan manusia ni, untuk menguruskan urusan manusia ni dalam hal-hal kehartaan. Okey, boleh? Maknanya dalam Quran, dalam hadis, dia sudah telah ditetapkan hukum-hukum tertentu, barulah jadi sah jual beli, sahnya sewa, sahnya hutang bagaimana, tak boleh nipu, tak boleh macam-macam lah benda-benda yang berkaitan dengan muamalat, yang berkaitan dengan harta. Awak hari-hari bermuamalat kan? Semua kita bermuamalat. Okey, semua kita daripada kecil sehinggalah besar, semua kita berkaitan dengan muamalat. Ada muamalat belaka. Okey? Sebab daripada kecil sampailah ke besar, kita akan selalu bermuamalat. Biasanya kita akan banyak sekali kita buat muamalatnya adalah dalam bidang jual beli. Hari-hari berjual beli. Dan sekarang ni pun dah banyak dah orang jual beli secara online. Kecil-kecil lagi, umur 4 tahun, 5 tahun dah pandai dah main Shopee. Sudah pandai main Shopee. Tekan-tekan masuk add to cart ni dia kata. Masuk dalam troli dia. Lepas tu kat bayar guna online, guna akaun ayah dia, mak dia, habis duit. Tu maksudnya dah pandai muamalat. Tapi di sana adanya Islam ni menetapkan hukum-hukum. Sah ke tidak jual beli? Budak-budak boleh ke tak berjual beli? Ibu bapa perlu ada ke dalam jual beli? Apakah syarat-syarat jual beli? Barang tu macam mana? Kalau barang tu rosak, macam mana?
Kalau barang tu najis macam mana? Kalau barang tu banyak berkaitan dengan harga dia, berkaitan dengan riba lagi, banyak perkara dalam muamalat. Jadi Islam telah menetapkan hukum-hukum supaya apa? Supaya ianya menjadi adil. Supaya hidup manusia ini adil. Jadi adil. Keadilan yang paling penting. Islam ni agama yang adil, menjaga keseluruhan manusia. Tak kira Islam ataupun bukan Islam, bila kita guna hukum Islam ni, insya-Allah semuanya selamat, insya-Allah semuanya adil. Okey? Insya-Allah. Jom kita tengok pula kepada dalil pensyariatan muamalat. Daripada mana menjadinya dalil ni? Kita perlu ikut hukum-hukum muamalat dalam Islam. Okey, jom kita tengok. Qauluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Maratan tsaniyah. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. ثالثا وأحل الله البيع وحرم الربا. Okey. Boleh ikut insya-Allah. Pendek saja. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Surah Al-Baqarah ayat ke-275. Okey. Apa maksudnya? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan al-bai'a. Al-bai'a jual beli, wa harrama riba dan mengharamkan riba. Okey, Allah Taala menghalalkan jual beli. Jual beli halal, riba haram. Apa beza dua tu? Dua-dua dia akan menggandakan harta kita. Okey, kita jual beli, kita akan dapat untung. Tapi riba kita bagi contoh Ustaz bagi riba al-qardu lah. Kita bagi pinjam duit kat orang, pinjam duit dekat orang, kemudian kita akan dapat apa? Kalau kita guna riba, kita akan dapat bunga dia, kita akan dapat profit dia, kita akan dapat interest dia. Itu dikira sebagai riba. Dua-dua menggandakan duit kita. Kita bagi pinjam 1,000, orang tu kena bayar kepada kita 1,200. 200 tu adalah riba. Okey? Jual beli pun sama, menggandakan juga duit kita. Duit kita beli barang tu dengan harga 1,000. Kita jual balik dengan harga 1,200. Kita akan dapat 200 keuntungan. Untung halal, jual beli halal, riba haram. Okey, ni hukum dia telah ditetapkan dalam Al-Quran. Okey, senang saja tajuk ni, mudah je. Untuk dalil keseluruhan muamalat yang ada dalam Quran ni, kita ambil pakai dalil ni salah satu sahaja, iaitu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan dalil ni juga kita akan gunakan dia sebagai dalil untuk tajuk yang selepas ini, iaitu ar-riba. Okey, Ustaz harap semua boleh hafal lah dalil ni. Pendek je. Okey. Kita baca sikit apa dia kata di sini. Hadhil ayah tadullu ala ibahatil bai'i sarihan wa huwa aktsarul muamalati waqi'atun bainan nas. Ayat ini menunjukkan bahawa kepada kita ibahatul bai', keharusan jual beli sarihan, secara jelas disebutkan dalam ayat ni, iaitu jual beli itu adalah halal. Okey, wa huwa aktsarul muamalati waqi'atun bainan nas. Kerana ianya merupakan muamalat yang terbanyak, urusan muamalat seharian yang terbanyak, waqi'atun bainan nas, yang berlaku dalam kalangan manusia. Okey, sebab tu Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan al-bai'a. Okey, memberikan perkataan al-bai'a terus untuk menjelaskan bahawa bai' ni adalah jual beli yang halal, jual beli yang dihalalkan. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok kepada ayat ini,
orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dia kata jual beli dan riba ini adalah sama, dia kata. Tapi sedangkan Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli, wa harramar riba, tetapi mengharamkan riba. Jelas di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan hukum dia di situ. Okey, boleh. Seterusnya jom kita tengok kepada hadis, dalil pensyariatan muamalat daripada hadis. Okey, baca sama-sama. An Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al muslimuna ala syurutihim rawahul hakim. Okey, apa maksud dia? An Abi Hurairah, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, telah pun bersabda, al muslimuna, orang Islam itu, ala syurutihim, di atas berpegang pada syarat-syaratnya ataupun terikat dengan syarat-syaratnya. Okey, maksudnya kita terikat dengan syarat-syarat apa yang kita janjikan. Okey, contoh dalam perjanjian mana-mana pun, kalau ada syarat-syarat tu, orang Islam mesti kena patuhi. Mesti kena patuhi dalam syarat-syarat tu. Tak kira sama ada syarat itu menguntungkan ataupun merugikan kita, tapi bila kita dah tanda tangan, kita dah buat perjanjian, mesti kena patuhi syarat tersebut. Okey, tu al-muslimuna ala syurutihim. Okey, penerangan dia, laqad amara Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh, amara ay yathbital muslimu, menetapkan setiap orang Islam, ala syurut, di atas syarat-syarat, wa minha asyurut fil muamalatil maliyah, dan di antaranya adalah syarat-syarat yang berlaku dalam muamalat kehartaan biasalah. Okey, kalau kita janji, kita beli, jual beli, contohlah kita beli sesuatu barang dengan harga RM10 dan kita janji nak bayar selepas ni. Okey, kita kena bayarlah hari tu juga. Kalau kita janji setiap bulan nak bayar sewa rumah contohnya, mesti kena ikut perjanjian tu lah. Kalau tak ikut, maka dia bukan orang Islam yang sebenar. Maksudnya bukan sifat-sifat orang Islam. Tidak sempurna kita sebagai orang Islam yang tidak mengikut syarat perjanjian. Maksudnya orang Islam mesti terikat dengan perjanjian dia, mesti kena ikut syarat-syarat dia. Begitu juga dengan kerja. Contohnya ustaz sebagai pekerja dia, kalau kena datang pukul berapa, kena datang pada waktu tu lah. Balik pukul berapa, kena ikut waktu tu. Begitu juga dengan pelajar janji kena hantar tugasan pukul berapa sampai pukul berapa, sepatutnya kena ikutlah. Sebab undang-undang jalan raya banyak lagi syarat-syarat ni. Kalau tidak, dia bukan ni al-muslimuna ni, tidak sempurna kita sebagai seorang Islam yang mengikuti suruhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, sangat mementingkan kita untuk terikat dengan syarat-syarat yang kita buat. Okey, yang kita setujui, yang kita janjikan. Okey, boleh. Jadi semua, tak kiralah dalam muamalat dan sebagainya, mana syarat-syarat tu kita kena patuhi. Inilah dalil kepada pensyariatan muamalat dalam Islam. Dia ada hukum dia dalam muamalat lah. Okey. Jadi betul tak apa yang dalam syarat ta'rif syarat tadi,
iaitu muamalat pada pandangan syarak adalah al-ahkamus syar'iyyah, hukum-hukum syar'iyyah yang telah disyariatkan daripada Quran dan juga hadis. Okey, Quran dan juga hadis dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehartaan. Okey, boleh faham? InsyaAllah. Saya rasa setakat itu saja untuk hari ini. Sudah pun 20 minit pembelajaran kita. Ustaz ringkaskan untuk ini saja, awak kuasai ini saja dulu, dan insyaAllah kita akan sambung semula pembelajaran kita pada tajuk fiqhul muamalat. Ini Ustaz harap awak semua akan dapatlah. Yang pertama menyebut ta'rif muamalat, yang kedua adalah menyebut dalil pensyariatan muamalat yang telah kita belajar tadi. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.